Okey, Jalan Datuk Permaisuri 3F. Okey. Maksudnya Jalan Datuk Permaisuri lah. Di Miri ini kalau nama Datuk Permaisuri bukan hanya nama jalan, nama sekolah SMK Datuk Permaisuri, nama Dewan Datuk Permaisuri. Apa lagi? Mall. Okey, Permaisuri Mall orang kata. Dan siapa sebenarnya Datuk Permaisuri ini? Okey, itu yang saya cuba nak kupas setakat pengetahuan yang ada. Okey, jom. Sebenarnya tidak ada satu catatan bertulis yang sahih tentang kisah Datuk Permaisuri ini yang boleh kita jadikan sebagai satu panduan atau rujukan generasi kita pada hari ini. Sebab cerita yang kita dengar hari ini tentang Datuk Permaisuri ini lebih kepada cerita yang diwarisi dari mulut ke mulut oleh generasi terdahulu. Itulah yang kita dengar sampai hari ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, sumber yang kita peroleh secara verbal ataupun penyampaian dari mulut ke mulut ataupun orang kata sebagai sumber lisan ini, dia tak boleh diguna pakai 100% sebagai sumber sejarah lah, kerana kadang-kadang ada tokoh tambah dalam cerita sejarah itu. Okey. Baik, namun demikian saya sedikit nak berkongsilah cerita yang diwarisi dari mulut ke mulut itu tadi. Okey. Dipahamkan Datuk Permaisuri ini merupakan puteri kepada Raja Jarom dari Kerajaan Johor Riau. Okey. Dan kalau kita lihat Kerajaan Johor Riau ini dia wujud dan zaman kegemilangan dia selepas kejatuhan Melaka pada bulan Ogos tahun 1511. Okey, dan kalau kita lihat susunan kerajaan-kerajaan hebat yang ada di Nusantara ini, dia bermula dengan Kerajaan Sriwijaya, yang itu kerajaan Parameswara lah yang membuka Melaka itu dulu. Lepas itu diserang oleh Kerajaan Majapahit. Majapahit bangkit. Lepas itu pula Kerajaan Melaka. Lepas Melaka jatuh ke tangan Portugis, wujud pula Kerajaan Aceh di utara Pulau Sumatera. Lepas Aceh jatuh, maka bangkitlah Kerajaan Johor Riau itu tadi, yang mana Kerajaan Johor Riau ini dia meliputi Singapura, Johor dan Kepulauan Riau di selatan Johor itu tadi. Jadi maknanya Kerajaan Johor Riau ini wujud sekitar 600 lebih tahun yang lalu. Okey. Baik, Datuk Permaisuri ini dikatakan puteri kepada Raja Jarom, iaitu raja daripada Kerajaan Johor Riau itu tadi. Dan Datuk Permaisuri ini tadi dah dijodohkan dengan putera raja dari Brunei Darussalam. Seperti yang kita sedia maklumlah, kalau perkahwinan anak raja ini memang sambutan dia diadakan secara gilang gemilang. Dipendekkan cerita, selepas habis perkahwinan tersebut, maka Datuk Permaisuri ini mengikut suaminya ke Brunei Darussalam bersama dengan ibu mertua dia, menggunakan kapal. Dikabarkan dalam perjalanan itu di peringkat awal, perjalanan kapal itu lancar, tetapi ada ribut di pertengahan perjalanan mereka itu menyebabkan kapal yang mereka naiki itu karam. Dan waktu itu putera Diraja Brunei itu dia terpaksa memilih antara dua untuk diselamatkan sewaktu karam itu, sama ada nak menyelamatkan ibu dia yang melahirkan dia atau nak menyelamatkan si Datuk Permaisuri ini tadi, isteri yang baru dikahwini oleh beliau itu tadi. Maka dalam situasi itu putera Diraja Brunei ini dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan ibu dia. Ibu dia, dan terselamatlah ibu dan putera Diraja Brunei itu tadi. Dan dikabarkan Datuk Permaisuri ini tadi mungkin atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jugalah, beliau akhirnya terdampar di pantai Miri. Dalam keadaan yang lemah, masih hidup. Maksudnya beliau tidak lemas dalam tragedi kapal karam itu tadi.
Dan disebabkan oleh sikap lemah lembut Datuk Permaisuri itu tadi, maka penduduk Miri pada masa itu sangat berkenan dengan beliau. Dan seperti kita sudah maklum, kalau kita belajar sejarah, Kerajaan Johor Riau merupakan antara kerajaan yang menjadi pusat penyebaran agama Islam selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada masa itu. Dan Datuk Permaisuri itu beragama Islam pada masa itu. Dan waktu itu tersebarlah agama Islam di Miri, dan dikatakan Datuk Permaisuri inilah sebenarnya orang pertama yang menyebarkan syiar Islam di Miri ini. Okey. Jadi selepas peristiwa tersebut, berita bahawa Datuk Permaisuri ini tadi masih hidup dan berada di Miri, maka suami beliau iaitu Putra Diraja Kesultanan Brunei ini tadi pun datang ke Miri, okey, untuk menjemput semula isteri dia itu untuk dibawa balik ke Brunei. Okey. Seperti yang sedia maklumlah, ada orang kata hati perempuan ni sekali dia terluka, susah nak pulih. Jadi begitu juga dengan Datuk Permaisuri ini tadi. Okey, dia tetap menerima kehadiran suaminya itu, namun beliau tidak mahu untuk balik ke Brunei. Jadi kekallah beliau di Miri ini dan seterusnya sampai ke hujung nyawa beliau itu. Okey, dan sebenarnya saya nak ke kubur ataupun ke makam Datuk Permaisuri itu, tapi disebabkan keadaan pandemik sekarang ini menyebabkan pergerakan terhad, so saya buat video macam ini sajalah. Okey, berbalik kepada nama Datuk Permaisuri ini tadi, di peringkat awal tadi saya katakan nama SMK Datuk Permaisuri, Dewan Datuk Permaisuri, Permaisuri Mall, banyak jalan di Miri ini menggunakan nama Datuk Permaisuri ini. Dan saya rasa ramai yang generasi barulah terutamanya yang tidak kenal siapa itu Datuk Permaisuri itu. Dan cerita yang saya sampaikan tadi, okey, sebenarnya merupakan satu cerita yang hanya didengar dari mulut ke mulut. Okey, kalau kita tengok pun dalam Google pun, catatan-catatan blogger-blogger terkenal yang hendak mengkaji pun, mereka pun sebenarnya tidak ada sumber sahih, sumber pertama yang mengesahkan cerita itu betul ataupun tidak. Sebab itu di peringkat awal, kalau kita lihat tamadun dunia yang hebat, okey, seperti tamadun Rom, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba. Okey, tamadun-tamadun ini mereka memang sudah ada catatan. Okey, seperti dalam piramid. Okey, piramid di Mesir, okey, yang wujud sekitar 5,000 tahun yang lalu, zaman Nabi Musa alaihissalam, catatan dalam Al-Quran dan dalam Bible adalah zaman Moses itu. Mereka itu sebenarnya lukisan di dalam piramid itu sebenarnya sebuah cerita tentang kisah hidup Firaun itu. Begitu juga dengan tamadun Rom. Mereka tamadun awal itu mereka sudah ada catatan. Berbanding dengan kita di Nusantara ini, kita kurang, okey, kita kurang membuat catatan. Kalau ada pun yang catatan sejarah yang dijumpai cuma berbentuk mata wang, shilling, contohnya zaman kerajaan Sultan Muzaffar Shah di Melaka. Itu saja yang ada, tetapi kegemilangan itu tidak ada. Kita lihat dua contoh utama. Contohnya ialah zaman Hang Tuah dan sejarah ataupun legenda Mahsuri itu. Mahsuri dikatakan seorang yang cantik di Langkawi itu. Setakat mana Mahsuri itu cantik, kita pun tidak tahu. Tapi kalau kita melawat ke makam Mahsuri di Langkawi itu, gambar keturunan Mahsuri selepas itu, gambar yang betul-betul memang tak dapat dinafikanlah, memang cantik. Tetapi gambar Mahsuri itu sendiri hanya ilustrasi. Okey, lukisan seorang pelukis. Dari mana pelukis itu dapat inspirasi muka Mahsuri macam itu, kita pun tidak tahu. Okey, dan yang sangat lagi yang susah kita nak percayalah, waktu Mahsuri dibunuh itu, keluarlah darah putih dari badan Mahsuri itu. Dan apa bukti dia? Kita pun tidak ada. Tidak tahu apa bukti dia. Begitu juga dengan kehebatan Laksmana Hang Tuah, 5 bersaudara itu dengan sahabat dia Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir dan Hang Kasturi itu, yang mana sekitar usia mereka 10 tahun. Okey, dikabarkan mereka telah berjaya mengalahkan Lanun di sebuah pulau. Okey, saya tak ingat berapa jumlah Lanun itu. Dan dari segi logik dia, budak yang berusia 10 tahun berjaya mengalahkan sekumpulan Lanun orang dewasa yang jumlah dia jauh
lebih ramai daripada mereka yang 5 orang itu tadi, sangat tidak logik. Tetapi kalau ada bukti sahih, bukti bertulis yang ditulis oleh manusia pada zaman itu kemungkinan kita boleh menerima. Okey, cuma satu benda yang kita kena ingat, sebelum orang Melayu beragama Islam, orang Melayu sebenarnya beragama Hindu-Buddha, dan agama tertua di Asia Tenggara inilah agama Hindu-Buddha. Dan seperti yang kita sudah maklum, dalam ajaran Hindu-Buddha, terutamanya agama Hindu, dia ada sedikit unsur-unsur legenda macam itulah, yang orang kata macam kepercayaan Hindu, dia ada kelahiran semula. Okey, lepas meninggal dia akan hidup balik, menunggu giliran untuk turun semula ke muka bumi ini. Okey, jadi saya selalu berpesan kepada anak-anak murid saya, gambar yang anak ambil dalam handphone itu sekarang ini sekeping 2 cucilah. Okey, gambar itu memang tak berguna pada kita sekarang ini. Tetapi gambar itu kalau kita cuci hari ini, 20 tahun akan datang, gambar itu akan sangat berharga. Tetapi kalau kita simpan gambar itu dalam handphone, dalam laptop, kita tak jamin dia akan berkekalan. Handphone akan rosak, laptop akan rosak, dan gambar yang kita ambil terlalu banyak itu entah ke mana pergi nanti. Akhirnya nanti kita tidak akan ada satu kenangan pun. Okey? Dan semoga perkongsian saya ini memberi sedikit gambaran kepada anda semua, dan maafkan saya kalau ada kesilapan fakta dan sebagainya. Bukan nak kata pandai, tetapi sekadar berkongsi. Okey, kebetulan saya guru sejarah dan minat dengan benda-benda macam ni, tapi saya bukan pengkaji. Okey, tak ada masa nak mengkaji benda ini. Saya just share apa yang saya baca daripada dapatan orang lain. Okey, mungkin dengan menonton video macam ini lebih mudah lagi untuk anda memahami. Okey, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.